Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita mulakan perbincangan untuk bab 6, subtopik garam. Okey, jadi bahagian 1, kita akan mulakan dengan definisi dan warna garam. Apa itu garam? Okey, definisi garam adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okey, contohnya kita ada asid hidroklorik HCl. Okey, jadi H ini akan digantikan dengan suatu ion logam, okey, ataupun ion amonium. Contohnya ion natrium, okey, menggantikan ion hidrogen ini. Terhasillah natrium klorida. Atau okey, ion amonium iaitu NH4+ ini dia menggantikan ion hidrogen. Terhasillah amonium klorida. Okey, garam dia ada dua bahagian. Okey, yang pertama bahagian cation iaitu ion yang positif, manakala bahagian kedua adalah anion iaitu ion yang negatif. Okey, cation, okey, ion positif dia menentukan warna garam, manakala anion menentukan keterlarutan garam. Okey, tapi ada juga cation yang menentukan keterlarutan garam. Okey, kita akan tengok kemudian. Cation tadi, okey, sudah cikgu beritahu dia menentukan warna. Okey, jadi ada garam yang berwarna putih, ada garam yang berwarna, okey, selain putih. Okey, kita tengok dulu garam yang berwarna selain putih. Okey, sama ada dalam serbuk ataupun larutan. Okey, kita ada warna hijau. Okey, warna hijau itu merujuk kepada ion ferrum 2. Mana-mana ion yang ada ferrum 2, dia akan berwarna hijau. Okey, manakala perang adalah larutan ataupun garam yang mengandungi ion ferrum 3. Okey, dan larutan berwarna biru, dia mengandungi ion kuprum 2. Okey, ion kuprum 2. Tapi ada beberapa pengecualian, okey, iaitu kuprum 2 klorida dan kuprum 2 karbonat berwarna hijau. Okey, dia berwarna hijau untuk dua orang ni. Okey, walaupun dia ada Cu2+ di dalamnya, tapi dia berwarna hijau. Okey, untuk dua ni. Jadi ingatlah CuCl2 dan CuCO3. Okey, CuCO3 itu cikgu selalu cakap coconut. Coconut kan warna hijau. Okey, dan satu lagi, okey, yang selalu keluar warna kuning. Okey, warna kuning ini khusus, okey, khas untuk plumbum 2 iodida. Okey. Seterusnya kita pergi garam yang berwarna putih. Okey, semua cation selain yang disebutkan di sini dia berwarna putih. Okey. Ion kalium, ion natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, stannum, plumbum, argentum dan amonium. Okey, kecuali tadi ni plumbum 2 iodida, okey, dia ada pengecualian di mana plumbum 2 ini, okey, untuk plumbum 2 iodida dia berwarna kuning. Selain plumbum 2 iodida dia berwarna putih. Okey, tetapi okey, untuk pepejal plumbum 2 iodida ini kalau kita panaskan dia, dia akan melarut dalam air. Bila dia melarut dalam air, dia menjadi larutan tidak berwarna. Okey, dalam keadaan pepejal, dia berwarna kuning. Tapi bila plumbum iodida, okey, dipanaskan di dalam larutan, dalam air, okey, dia akan menjadi larutan tidak berwarna. Okey, itu kena ingat. Okey, kita pergi, kita punya aktiviti yang pertama, padankan serbuk garam-garam berikut dengan warna yang betul. Okey, plumbum 2 iodida. Jadi tadi semua ini dalam keadaan serbuk pepejal. Jadi plumbum 2 iodida bila dalam keadaan pepejal dia berwarna
kuning. Oke, kuprum 2 sulfat. Oke, kuprum 2 sulfat ada ion kuprum 2 Cu2+, dia berwarna biru. Oke, kuprum 2 karbonat dan kuprum 2 klorida, oke, dia adalah special case untuk kuprum 2. Jadi dia adalah berwarna hijau. Oke, untuk kedua-dua kuprum 2 karbonat dan kuprum 2 klorida berwarna hijau. Sebenarnya biru kehijauan. Oke, tapi kita ambillah hijau. Oke, ferrum 2 nitrat. Ferrum 2 dengan ferrum 3 ini kamu ingat pokok. Oke, ferrum 2 daun pokok. Ferrum 3 batang pokok. Oke, daun warna hijau. Jadi ferrum 2 berwarna hijau. Ferrum 3 batangnya berwarna coklat. Oke, kita sebut dia sebagai perang. Nah, itu adalah latihan aktiviti 1. Oke, selesai warna-warna garam, kita pergi kepada anion. Oke, tadi cikgu beritahu anion menentukan keterlarutan. Jadi ada 4 ion yang famous untuk tajuk garam ini. Oke, yang lain tu pun ada juga, cuma ini yang paling banyak keluar, iaitu nitrat, klorida, sulfat, dan karbonat. Oke, 4 ini adalah anion yang famous dalam tajuk garam. Jadi keterlarutan garam-garam ini bergantung kepada anion ini. Okey. Okey, kita pergi kepada keterlarutan garam. Okey, yang pertama tadi cikgu sudah beritahu ada juga cation yang menentukan keterlarutan garam. Okey, siapa dia? Garam anak. Okey. Anak A ini merujuk kepada amonium, Na merujuk kepada natrium, K merujuk kepada kalium. Jadi untuk keterlarutan garam, garam nitrat dan garam anak semuanya larut. Okey. Jadi garam nitrat dengan garam anak, okey, tidak kisahlah dia dipasangkan dengan ion positif mana ataupun dipasangkan dengan ion negatif mana, mereka ini akan larut. Okey, pasangkanlah dengan mana-mana ion, dia tetap akan larut. Okey, contohnya natrium nitrat ataupun natrium karbonat. Okey, ataupun kalium sulfat ataupun amonium klorida. Semua itu asalkan ada nitrat, ada amonium, ada natrium, ada kalium, mereka ini semua larut. Okey, yang kedua adalah garam klorida. Garam klorida semua larut kecuali, okey, kecuali pah. Si pah. Okey, ingat si ini merujuk kepada klorida, pah adalah merujuk kepada ion klorida. Garam klorida yang tidak larut. Siapa itu Pak? CpB-AgHg. Maksudnya plumbum klorida, argentum klorida, dan merkuri klorida tidak larut dalam air. Okey. Keterlarutan ini kita maksudkan dia keterlarutannya dalam air. Okey. Yang ketiga, garam sulfat. Okey, garam sulfat semua larut kecuali picaba. Okey. Siapa tu P? Macam biasa, plumbum, sulfat. Okey, Ca, kalsium sulfat. Ba, barium sulfat. Mereka bertiga ini untuk garam sulfat tidak larut. Selain mereka, semua garam sulfat larut. Okey. Garam yang keempat adalah garam karbonat. Garam karbonat ini pula dia semua tidak larut. Okey, kecuali bila dia dipasangkan dengan anak. Okey, contohnya magnesium karbonat, anakkah? Bukan anak, jadi dia tidak larut. Zinc karbonat, bukan anak, jadi dia tidak larut. Amonium karbonat, amonium adalah dia adalah garam larut. Natrium karbonat, anak, jadi dia adalah garam larut. Kalium karbonat, dia adalah K, dia adalah garam larut. Plumbum 2 karbonat, bukan anak, jadi dia tidak larut. Okey. Okey, semua tidak larut kecuali amonium karbonat, natrium karbonat, dan kalium karbonat.
Aktiviti 2, kelaskan garam-garam berikut kepada garam larut dan garam tak larut. Jadi bila dia minta kelaskan, okey lebih baik buat dalam jadual. Nampak pengelasannya tu. Jadi buatlah jadual, okey garam larut dan garam tak larut. Okey, mari tengok satu-satu, okey dia punya jawapan. Okey, jadi sekarang ini natrium karbonat. Kita mau fokus yang mana? Fokus natrium. Okey, di mana natrium ni adalah anak. Jadi semua anak larut. Okey. Yang kedua kalsium sulfat. Okey, tengok sulfat. Jadi sulfat yang tidak larut ada 3. Picaba, plumbum, kalsium, barium. Jadi kalsium ini garam tak larut. Okey. Seterusnya magnesium klorida. Jadi fokus kepada klorida. Kenapa klorida? Dia adalah anion yang menentukan keterlarutannya. Jadi klorida yang tak larut adalah PAH, PB, AG, HG. Okey. Jadi maka magnesium tidak tersenarai dalam 3 tadi tu. Magnesium klorida adalah garam larut. Okey, plumbum 2 nitrat. Kita hanya fokus nitrat. Okey, semua nitrat larut. Tak banyak bercakap. Okey. Plumbum 2 nitrat, garam larut. Argentum klorida. Klorida tadi kita cakap PB, AG, HG. Okey, iaitu argentum klorida tidak larut. Okay, next argentum nitrat. Fokus nitratnya sahaja. Semua nitrat larut. Okay, aluminium karbonat. Okay, karbonat semua tidak larut kecuali anak. Okay, A merujuk kepada amonium. Okay, bukannya aluminium. Jadi aluminium karbonat bukan kategori anak. Maka dia tidak larut. Okey, zinc sulfat. Sulfat yang tadi cikgu bilang, okey, picaba. Zinc tidak tersenarai dalam 3 yang tidak larut, maka zinc sulfat larut. Okey, dan last kalium bromida. Fokus saja kepada kalium kerana dia garam anak. Jadi dia adalah garam larut. Okey, itu adalah keterlarutan garam di dalam air. Okey, ingat dia punya ion negatif dan anak. Okey, hanya 3 tu saja yang ion positif. Yang lain semua ditentukan oleh ion negatifnya. Okey, maka tamatlah sudah bahagian pertama.